Ada orang bertanya, apakah saka berlaku di zaman moden ini? Kerana kita sudah terdedah dengan zaman sains dan teknologi, alam digital. Apakah boleh berlaku tentang saka ini? Jadi kalau kita merujuk kepada dalil yang saya nyatakan tadi, bahawa selagi ada manusia yang mengikat perjanjian, persepahaman dengan para jin atau syaitan, maka ia boleh berlaku sampai bila-bila. Jadi sebab itulah kita lihat apabila keadaan ini berlaku, maka ketika itulah kita pastikan kita sentiasa bersiap sedia untuk menghadapi pelbagai masalah yang mungkin akan datang. Pernah berlaku satu kes, dan keadaan ini dan isu ini atau masalah ini tidaklah berlaku tempoh yang dahulu, tapi agak kemudian. Ada seorang pesakit datang, dia mendakwa dalam badan dia, dalam tubuh dia telah dipenuhi dengan hampir keseluruhan khazanah daripada makhluk halus. Dia kata, dia dakwalah, bukan saya kata, bukan kami yang dakwa. Dia kata 60% daripada tubuh dia telah diresapi oleh makhluk halus, dan dia telah menderita dalam tempoh yang agak panjang, menyebabkan fungsi jasmani dia, rohani dia begitu terkesan dengan keadaan seperti ini. Jadi selalu rebah, selalu pengsan. Bahkan bukan itu saja, dia kata keadaan ini berlaku secara berturut-turut, bermula pada mak dia, atuk dia, nenek dia, abang sulung dia, penyakit yang sama, penyakit yang sama. Termasuk mak dia meninggal pun dengan keadaan seperti itu, dengan keadaan yang seperti itu. Termasuk abang sulung dia pun begitu keadaan dia. Dan sekarang dia menghadapi keadaan yang dialami yang sama sebagaimana yang berlaku pada mak ayah dia, ibu dan abang dia dulu, dan termasuk adik dia, walaupun dia telah berusaha untuk merawat diri dia dengan berjumpa dengan pelbagai perawat dan sebagainya, tapi namun belum lagi berjumpa dengan obatnya. Bahkan dia katakan bahawa penyakit saka yang dia hadapi itu telah sebati dalam tubuh badan dia. Wallahu alam sejauh mana kebenaran dia, tapi hakikatnya dia menyatakan bahawa tubuh dia dipenuhi dengan khazanah-khazanah makhluk halus. Wallahu alam. Tapi dia, kalau kita faham daripada cerita dia, seolah-olah kisahnya hampir sama dengan mak dia, atuk dia, nenek, keluarga, sepupu sepapak dia, hampir sama. Jadi kemungkinan hal ini, penyakit seperti ini ada kaitan dengan saka. Tapi kita tidak dibenarkan tuduhlah. Bila ada orang sakit seperti itu, kita akan nasihat dia, jumpa doktor dulu, dapatkan rawatan hospital dulu, dapatkan rawatan pakar dulu. Jadi setelah doktor kata memang tidak ada sakit, maka kita berusahalah untuk membantu dia merawat diri dia. Sebab biasanya saka ni dia bukan berkait dengan tubuh semata-mata, tetapi berkait dengan rumah tempat tinggal dia. Jadi kena rawat tubuh badan dia dan kena rawat rumah dia serentak. Maka insya-Allah dengan amalan-amalan yang diamalkan, insya-Allah boleh menyelamatkan, boleh mengeluarkan segala penderitaan yang telah berlaku pada diri dia. Dan juga pernah kita berjumpa lah, ada sepasang suami isteri yang mendakwa dia telah ditimpa dengan saka, maknanya dengan gangguan yang berpanjangan ni. Jadi dikatakan sejak dia bertunang lah sampailah sekarang hampir 18 tahun dia berkahwin. Tiap-tiap hari bergaduh dengan suami dia. Bergaduh, di perempuan bergaduh dengan suami ni tiap-tiap hari. Kadang-kadang hal-hal yang kecil-kecil bergaduh. Kemudian ditambah pula dengan anak yang sering demam, sakit, sentiasa berlarutan. Kemudian dia pun sering histeria, ditambah pula dengan keadaan kemiskinan dia tanggung. Bila dia buat apa-apa projek, apa-apa perniagaan, tak pernah jalan, dia kata. Apa-apa yang dia rancang semuanya tak menjadi, semuanya gagal. Bahkan dia dicaci maki oleh masyarakat sekitar disebabkan kelemahan atau kemiskinan yang dihadapi. Sedangkan bukan itu yang dia nak, tapi dia terpaksa berdepan dengan masalah yang saya katakan tadi, dengan masalah yang dikata dia menghadapi masalah saka yang ada kaitan gangguan lah. Jadi mereka yang seperti ini juga boleh dibantu, walaupun terpaksa mengambil masa yang agak panjang. Tapi insya-Allah kalau kita beri pendedahan dengan amalan-amalan yang terdapat di dalam Al-Quran, dalam hadis, dan juga doa-doa tertentu, insya-Allah mereka ini boleh sembuh dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala.